Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan kita alhamdulillah pada bab berkenaan said wa zabaih. As-said wa zabaih, perburuan dan juga penyembelihan. Tapi oleh kerana tajuk tu terlampau ringkas sangat, tanpa sebut binatang secara detail yang kita nak bahas lain kan, maka kita terpaksa pindah sekejap fiqh muyassar dan bincang itu berkenaan dengan makanan-makanan yang dihalalkan oleh Taala, makanan yang diharamkan, makanan yang apa yang tak disebut apa-apa yang mubah yang Nabi dan datang nas ada makanan yang datang nas menghalalkan, datang nas yang diharamkan, dan yang lain itu kita bincang macam tu je. Kemudian kita masuk sikit itu berkenaan dengan tajuk adab-adab makan. Adab-adab makan. Mana kita katakan hari tu ada masalah yang ke-6, dia kata untuk apa lil akli ada yang bagi al-hirsu 'alaiha. Untuk makan ni ada adab yang harus untuk dipelihara dan dijaga ke atasnya. Dan dia adalah pertama tasmiyah, itu menyebut bismillah pada permulaan memakan. Kerana hadis dalam hadis Nabi SAW ketika mana Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, dia kata bila Nabi SAW waktu dia kecil dulu, Nabi SAW letakkan dia di riba baginda, dan kemudian bila dia kecil, jadi tangan dia duduk kat talam tu, dia gitu-gitu tangan dia, duk pegang sini. Lepas tu Nabi berkata pada dia, Nabi kata, ya ghulam, wahai anak, wahai budak, samillah, sebut nama Allah, kul biyaminik, makanlah dari tangan kanan engkau, wa kul mimma yalik, dan makanlah daripada apa yang hampir dengan engkau. Mana dia kata lepas tu seterusnya dia makan macam tu. Sejak daripada hari berkenaan Nabi tegur, dari situ dia makan macam itulah. Daripada dia sebut nama Allah, makan daripada yang dekat, dan makan dengan tangan kanan dia. Tangan kanan dan juga makan yang dekat dengan dia. Okey. Dan adab kedua adalah makan tangan kanan macam hadis yang disebut tu. Kemudian adab yang ketiga adalah makan daripada apa yang hampir daripada seorang tu. Mereka kalau sekiranya dia tahu bahawa orang yang duduk dengan dia tadi tidak terganggu dengan tangan diambil di hadapan orang tersebut dan tak dimakruhkan, maka tak mengapalah untuk seorang tu makan macam tu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah sekali dalam makan dipajak makan kemudian bagi Nabi SAW, Anas bin Malik kata Nabi duk kuis dubak daripada kiri tu, labu tu ambil makan dari kiri ambil. So Nabi SAW cedok daripada tepi juga. Tak ada masalah untuk daripada depan saja. Kerana ataupun kalau dia kata orang tu makan berseorangan pun tak apa, untuk dia melangkau di mana dia duduk. Okey. Duduk depan ni kan kita makan seseorang. Kan isi tinggal masak makanan. Ayam duduk ujung sana, sayur duduk depan ni. Tak Nabi kata makan dengan dia hampir. Pasal tak apalah, awak seorang makanlah. Ambillah. Okey. Kemudian yang keempat kita kata menyebut memuji Allah Taala pada akhir makan. Kena hadis Abi Umamah Al-Bahili, beliau berkata dahulunya Rasulullah SAW apabila diangkat di hadapan baginda hidangan, lalu baginda akan bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, yang elok, yang diberkati adanya. Ghairu muwadda'in, tidaklah dalam keadaan meninggalkan ketaatan, wala mustaghna anhu, dan tidak juga dalam keadaan tidak memerlukan kepadanya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Itu yang Nabi sebut. Okey. Kemudian ada dalam hadis yang lain Nabi kata, innallaha la yarda 'anil 'abdi, sungguh Allah Taala redha terhadap seorang hamba, ay ya'kulal akalata fayahmaduhu 'alaiha. Bahawa seorang hamba itu makan makanan lalu dia muji Allah Taala di atas makanan yang dia makan. Aw yashrabu syurbatan, atau dia minum satu minuman, fayahmaduhu 'alaiha, lalu dia muji Allah Taala di atas minuman tersebut. Dan dia minum alhamdulillah, makan alhamdulillah. Yang kelima kita bincang adalah makan daripada sufar, makna talam atau dulang. Yang mana pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata tidak makan Rasulullah SAW daripada khiwan wala sukurraj. Khiwan ni dia kata itu bekas makanan. Ada kata yang talam tempat menghidangkan lauk dan sebagainya lah. Yang dikatakan macam tu. Dan ada sebut dia terangkan sukurrajah itu bekas makanan kecil yang biasanya letak status, letak tamar, letak sekian. Nabi tak pernah makan daripada dalam tu kan. Tapi kalau anda kata pergi Jepun dan sebagainya, kan orang makan itulah kan.
Chinese punya kedai kan, dia makan dalam mangkuk kecil. Tapi kita kata Nabi SAW tak makan macam tu. Maksudnya biasa dia makan akan makan yang talam atau dulang yang besar sama dengan orang lain. Okey, dan apa biasanya dia ni adalah makanan cara pemakanan orang Parsi makan macam tu, dia makan kecil. Okey. Kerana dan para ulama kata barangkali baginda meninggalkan makan pada khawan daripada khiwan kerana itu adalah adat ajam. Okay, adat orang-orang ajam. Wallahu alam, mungkin tidaklah, tapi asalnya dia ada bekas-bekas tentulah yang kita kata tak apa layak untuk makan dan keadaan tersebut. Nabi SAW biasanya makan di atas dan talam dan dulang biasa baginda makan. Cuma tidaklah kita kata kalau orang kita pakai pinggan tak boleh, kan? Boleh pakai pinggan, pakailah. Makan seorang-seorang, makanlah. Tak ada masalah, kan? Takut campur tangan dengan orang lain ni masalah juga, kan? Baik. Keenam, sambung hari ni Karahiyatul akli muttaqi'a. Di antara adab makan adalah makruh tidak disukai makan dalam keadaan bersandar. Makan bersandar, macam sandar sini ke dan sebagainya. Di hadis Aisyah kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, qultu, aku telah berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, qul, makanlah, ja'alinillahu fidaka, SWT jadikan aku ini tebusan, penebus bagi engkau, muttaqi'a, makanlah dalam keadaan bersandar. Fa innahu ahwanu alaika, kerana ia lebih ringan untuk engkau. Sedih mungkin Nabi kita tak sihat dan sebagainya, maka suruh makan dalam keadaan bersandar. Fa asgha ra'sahu, lalu baginda menghulurkan ra'sahu hatta kada an tusiba jabhatahu al-ard, sehinggalah hampir-hampir Nabi punya dahi ini sentuh kepada tanah. Kemudian qala, baginda kata, tidak, bal aqulu kama ya'kulul 'abd, bahkan aku akan makan macam makannya seorang hamba. Wa ajisu kama yajlisul 'abd, aku duduk macam duduknya seorang hamba. Pasal dahulunya yang makan menyenggeng raja-raja macam tu, makan malas, kan, makan dalam keadaan bersandar tu, raja-raja biasa buat yang tu. Maka Nabi kata, tidak, aku akan makan sebagaimana makan seorang hamba, dan aku duduk sebagai duduk seorang hamba. So, itu yang terbaik. Tak ada kita kata duduk menyenggeng, kan, bersandar dan sebagainya. Nabi SAW tidak galakkan. Dan juga li hadis Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, kerana hadis Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, inni la akulu muttaqi'a, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Yang hadis pertama tu hadis yang dikeluarkan oleh Syarh Sunnah Al-Baghawi, dan dalam Musnad Ahmad dalam kitab Zuhud, Imam Ahmad dalam kitab Zuhud beliau. Okey, maksudnya dalam Syarh Sunnah Al-Baghawi 11 286 287. Dalam Zuhud, kitab Zuhud Imam Ahmad, muka surat yang kelima dan ke-6 disahihkan oleh Arnaud dengan syahid mursal. Itu ada penjelasan. Dan hadis yang kedua tu yang Nabi kata aku tidak makan dalam keadaan bersandar adalah hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 5398. 5398. Okey, sambung Ketujuh, di antara adab makan adalah adamu aibit ta'amil ladzi la yuridu adamu aibil ta'amil ladzi, tidak mengaibkan, adamu aibil ladzi ta'amil ladzi la yuridu aklaha, la yuridu aklaha, tidak mengaibkan, adamu tidak, aibi mengaibkan, ta'amul ladzi makanan yang la yuridu akluha, yang dia tak makan, ya aklaha, yang dia tak mahu, tak inginkan memakannya. Mereka kalau dia makan dan dia tak nak makan, maka jangan aibkan. Di hadis Abi Hurairah, kerana hadis Abi Hurairah anhu, qala, beliau berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun, tidak Rasulullah SAW mengaibkan, satu makanan sama sekali. Dia ada beza masalah ni, dalam perkara ni, mengaibkan dengan kata satu lagi sedap, beza mana mungkin satu tu sedap tapi satu lagi sedap, it's better. Pasal Quran Karim Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan perbuatan bila Bani Israel minta supaya diberikan mereka ni makanan seperti bawang, timun, bawang putih, kacang-kacang dan sebagainya. Surah Al-Baqarah, kan, Allah Ta'ala nyatakan wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami tak sabar dah, tak tahan dah nak makan makanan yang satu je. Dia kata kami tak tahan dah nak makan makanan ni je, boring lah. Dia pasal dapat manna wasalwa, diorang tak nak, diorang nak makanan lain, nak timun-timun, nak bawang-bawang. Jadi pasal dia kata minta supaya Allah turunkan, keluarkan makanan tersebut. Jadi Allah Taala katakan, surah Nabi Musa kata, berkata Nabi Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, adakah kalian menukar ganti
yang benda rendah dengan yang lebih baik. Kan makanan yang orang turunkan itu daripada makanan dari syurga. Makanan yang kamu sendiri minta tu makanan dunia, makanan biasa, makanan rendah. Maksudnya dari segi perbandingan, mestilah makanan yang satu lagi lebih baik. Dalam kisah tersebut maksudnya bukanlah dia aibkan makanan seperti bawang atau timun atau kacang-kacang tu. Kalau dia minta benda-benda tadi, minta supaya dikeluarkan untuk mereka ke kacang, bawang, timun-timun dan sebagainya. So, jadi bila Allah Ta'ala kata, Musa berkata kepada mereka, atas tabdiluna alladhi huwa adna. Adakah kalian minta tukar ganti? Ia yang benda yang rendah. Kan adna, rendah. Billadhi dengan yang khair, yang lebih baik. It's better. So dekat sini kalau kita baca salah baca, kita akan kata Nabi Musa mengaibkan bawang, timun-timun kan, putih, kacang-kacang tu. Jadi sebenarnya bukan Musa mengaibkan. Memang betul kalau bandingan syurga dan akhirat dan juga syurga, makanan akhirat, makanan langit dengan makanan bumi, mestilah makanan langit lebih baik. Takkan ada perbandingan pun. Jadi dibandingkan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seluruh isinya, kalau anda kata mahkota bidadari pun lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kan, ini kan pula makanan langit, mestilah lebih baik dari seluruh bumi dan seluruh isinya. Kan? Jadi tapi namun gitu ialah masalah pengaiban tadi tu, bila Anas bin Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata tidak mengaibkan Rasulullah SAW sebarang makanan sama sekali. Inishtahahu akalahu, kalau dia suka dia makan, wa illa tarakahu, kalau tidak dia tinggalkan. So, mungkin kalau konsep dia masalah kata benda tak sedap macam tadi kan, kisah permintaan Bani Israel tu lebih kepada bentuk degil kan saja dia minta-minta, sedangkan kalau ikutkan dari segi masalah kebaikan, makanan dia makan tu cukup dah. Dia nak kacang, nak bawang, nak timun dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu yang kenapa Musa kena terangkan pada mereka, makanan lagi terlebih baik lah, yang dunia dia minta tu rendah je kan, lesser, it's not better kan dia kata. Tapi dalam perkara ni, kalau dia kata orang tu macam bila dihidangkan makanan pada dia, kena belajarlah untuk bermanis muka. Makan tak sedap pun macam jangan dia kata macam ni tak sedap lah, ini tak sedap lah. Pasal perbuatan tadi akan mengguris hati orang yang menyediakan makanan tersebut. So konsep dia memang ada gap sikit lah untuk kita katakan tak boleh aib kan, tak menyatakan ini kurang, ini better. Macam katakanlah orang tu sibuk nak makan burger dengan makan makanan yang berkhasiat kan, mesti kita kena kata ini lebih baik, ini tak elok ni kan. Kena cakap burger ni tak elok kan, makan burger sebab sangat kan. Jadi maksud dia kata burger ni kurang pasal dia processed food, yang ni makanan yang elok, yang berkhasiat. So within saying macam tu tak salah. Janganlah kita kata macam kan Nabi tak pernah mengaibkan sebarang makanan dah kena makan lah, apa salahnya makan burger makanan tu inilah. In the end tajuk dia akan circle around lah. Walaupun sebenarnya kalau kita kata dalam menegur untuk nutrisi dan sebagainya, tak salah untuk kita kata ini kurang baik, ini baik. Kan jus buah-buahan sebagainya yang fresh banding dengan air Coca-Cola, mestilah air Coca-Cola tak elok. Kadang-kadang kata tapi jangan aibkan makanan. Tak, memang tak elok pun. Kan? Kena tengok salah satu rencana dokumentari, tajuk dia Fed Up. FEDUP. Fed Up. Pernah tengok? Yang tengok cerita tu best. Lepas tengok cerita tu mesti anda tak nak makan dah air Coca-Cola. Serius. Siapa tengok dia punya cerita tu, dokumentari tu, tak nak dah minum air gula-gula ni. Tak nak minum air gula. Saya je kata. Selepas tengok keseluruhan cerita tu, kita faham sebenarnya kenapa makanan, minuman dan sebagainya tak sihat ni tersebar di tengah-tengah masyarakat. Ini bukannya yang buat bukan Muslim. Orang Amerika Syarikat buat untuk Amerika Syarikat. Orang US buat untuk US. Tapi bila dia buat untuk US tadi, kita nampak benda tu sampai kepada kita juga. Macam mana, macam Coca-Cola tu, dia punya gula dan sebagainya. Benda tu dia ada lah. Pasal dia orang buat industri pertanian, dia buat jagung banyak, tapi nak jual jagung je, orang tak nak makan jagung. So dia tukar corn syrup. Kemudian corn syrup tu dimasukkan dalam gula tadi, gantikan gula sebenar. Macam-macam benda. Dia ada benda-benda panjang cerita dia. Fed Up. So jadi dalam konteks tadi, memang kita kalau dia kata orang jemput kita makan, kalau kita rasa ambil makan, kalau tidak jangan kita cakap banyak. Mana yang kita komplain dan sebagainya. Tapi kalau dia tanya sedap ke tidak, ini payah sikit kan, ni payah sikit. Kalau dia kata macam nak jujur kan, jujur kepada isteri, makanan tak sedap, nak kata ya tak sedap, tak boleh kan. Ya kan, sikit kan, bagi masam, lagi masin, masalah juga
Tapi sebenarnya tak boleh. Dia ada kata sedap. Saya cakap kalau tambah ni sikit mesti lagi sedap. Still tak percaya. Tak percaya. Pernah try dah kalimah tersebut. Tak percaya. Kan dia biasa diam pun salah, cakap pun salah. Cakap tak sedap pun salah. Cakap sedap pun dia tak percaya. Ni kadang-kadang orang perempuan ni kena, lelaki biasa kena tajuk ni. Kan benda betul. Cakap betul pun salah, cakap tak betul pun salah. Okey. Tapi sebenarnya memang kita kata mengaibkan makanan tu atas dasar tak. Kalau tak nak makan, tinggalkan. Tinggalkan. Ada orang yang sebagai manusia suka ambil makanan dia cium dulu. Bisa tengok orang macam tu. Yalah betul lah hidung kita dia sebagai detektor untuk tahu makanan tu elok ke tidak. Dia ambil makanan yang tengah hidang tu dia. Betul dia maksud dia nak letak dalam pinggan dia. Dia letak kat hidung dia dulu. Jatuh tak hidung pun tahu. Kan tak senonoh betul. Ya tak tahu perangai kan ada perangai tu. Kalau tak nak dia rasa tinggalkanlah. Jangan ambil letak kat hidung. Jilat sikit tak boleh. Dia tak boleh jangan. Okey baik. Dia kata jadi Nabi SAW dahulu kalau Nabi nak Nabi makan, jika tidak Nabi tinggalkan. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW dan Bukhari hadis nombor 5409, Muslim 2064. Muslim 2064. Okey. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Yang ke-8 di antara adab-adab makan. Al-aklu min jawanibil qas'ati. Makan daripada tepi-tepi talam. Ni boleh tunjuk kot. Okey. Maksud dia talam, makan dari tepi dulu, bukan langkau tengah. Maksud dia kita ambil sikit-sikit macam ni. Orang ni ambil sikit-sikit macam ni. Jangan langkau tengah. Tengah-tengah tu biarkan. Ambil sikit dari tepi, ambil sikit tepi, makan ambil sikit tepi. Dan bahkan bila para sahabat Nabi SAW dahulu makan sampai ratusan orang cukup kan. Sebenarnya makan itu pasal makanan tu jadi banyak. Dia makan-makan tak habis. Ada orang Melayu kita try nak belajar ilmu yang sama. Tapi dia punya sihir, makan memang tak cukup. Orang balik kenyang. Ni salah tau, para sahabat makan kenyang. Dia makan makanan tu kenyang dia makan. Yang sihir orang Melayu kita makan tak kenyang. Makan sikit tapi dia jadi kenyang cepat. Itu dia trik untuk supaya makanan sikit tapi cukup. Tak cerita. Kalau satu lagi kalau rasa nak makanan sikit tapi cukup, letak bonza depan mat lauk tu. Buat macam tu. Kan? Dia nak makan lauk je ya. Kalau tak nak ambil pun jadi takut kan. Itu satu cara lain lah. Tapi sebenarnya kalau makan dalam talam kan kita makan, dia makan daripada tepi, bukan makan dari tengah. Berkat Nabi kata turun dari tengah. Okey. Li hadis, kerana hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ani Nabi SAW annahu utiya bi qas'atin min sarid. Baginda didatangkan dengan satu hidangan, satu qas'ah, satu dalam daripada sarid. Sarid ni saya nak terangkan. Dia roti tu dia hancurkan letak kuah sikit. Betul makan. Roti keras. Zaman Nabi tak ada roti Perancis. Roti biasa tu. Tapi roti tu dia citai letak dalam tu. Roti canai banjir. Lebih kurang macam tu. Jangan sebut roti canai. Zaman Nabi tak ada roti canai. Kan kena saman tu tak betul pasal. Kan? Dia saritnya kalau tunjuk gambar je. Kalau ada gambar. Jangan silap-silap nanti kan kena ni khibah dia palsu. Kan nanti kan tak boleh berceramah kan ikut televisyen. Kita tak televisyen mujuk kan. Saritnya. Kalau ada gambar jap. Dia best ada gambar zaman sekarang ni. Makanan-makanan ni boleh tunjuk. Zaman kita kan dah moden. Roti nan. Macam mana? Roti nan Arab nan. Besar. Jap. Kejap. Betul lah. Dia kata jap. Kejap. Ini gambar dia. Okey. Janganlah kata rucanai. Aku rotan budak-budak ni gang kata bukan rucanai. Mana roti tu dicita-citai kan kena ada teruang kuah. Tahu? Bukan roti canai banjir. Ulangan sekali lagi, bukan roti canai banjir. Ni kan ada roti nan lah pula, macam-macam benda. Dia ceritalah Kan dia letak roti tu kemudian dia cita-citai lepas tu dia tuang kuah.
Jala pula. Roti jala. Kau yang saman dengan ustaz tu kau buat. Bukan aku tak boleh kaitan. Ke pizza. Macam tu. Tak pizza juga. Dia macam tu lah, Sarit. Dia ada macam tu lah rupa dia. Dia macam roti-roti ni dia cetai-cetai kan, kemudian dituang ke atas dia kuah, dan juga daging dan sebagainya lah. Macam tu lah rupa dia kadang-kadang. Ini rupa paling betul ni lah. Ni. Nampak ke? Agak nampak je lah. Anggap nampak. Kalau tak nampak pun anggap nampak. Okey. Jadi didatangkan Nabi SAW dengan sarit. Mana maksud dia roti dia cetai letak kuah. Okay. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata faqala, lalu baginda bersabda, kulu min jawanibiha, makanlah daripada tepi-tepi dia. Wala takulu min wasatiha, jangan kamu makan daripada tengah-tengah dia. Jangan cekau tengah, faham? Makan from tepi. So saya kata anak murid saya kan, main makan dengan budak-budak Arab. So start dia macam pip. Dia tarik siap-siap ruang tu kepada dia tau. Dia tarik kepada dia, yang kawan dia tarik kepada dia, kawan dia tarik kepada dia, semua tarik siap-siap. Atau dia panggil tersenuh macam tu. Kan? Makan sikit-sikit lah. Kan? Nak ambil makan lagi. Makan tengah, makan tarik sikit-sikit. Ni kalau makanan talam, biasa makan talam tahu bab ni. Kan? Rebut. Dan saya ulang sekali lagi, makan dengan orang Somalia, kalau makan ada daging, makan daging dulu. Kalau anda kata anda beradab sangat nak makan nasi, kejap lagi makan nasi sajalah. Tak adalah daging. Saya cakap saya. Biasalah, daging payah jumpa. Kalau kata dari lain makanan tak apa, daging payah jumpa. Memang inilah, memang apa dapat makan, jangan buat pasal. Pertama sekali anda dah duduk dekat asrama, budak-budak apa ni istilah orang Arab kan. Seorang pelajar ni kena makan laju, cakap laju, tulis laju, tidur laju. Dia kena cepat-cepat, semua kena laju. Jadi makan dengan cepat lari. Nak selesaikan dengan cepat. Jadi makan daripada tepi. Pasal apa? Fa innal barakata, kena keberkatan tanzilu fi wasatiha, turun tengah-tengah dia. So daripada keberkatan tadi lah turun, maka orang tu makan tepi banyak, masih cukup lagi sampailah sekali. Tu macam kita kata, macam bila orang tengok orang Arab makan kan, dia kata banyaknya membazir. Tak ada sebenarnya. Lebih baik kalau dia kata yang makan tadi kabilah-kabilah yang besar. Pasal biasanya dia akan makan first group makan, kenyang, bangun. Second group datang pula makan, kenyang, bangun. Dalam sama. Mana orang the first group makan. Saya ingat dia waktu tu Dr. Khan Zaidan rahimahullah masih hidup lagi. Saya pergi ke Masjid Zindani. Jadi makan tu dia asal kita bukan nak makan. Kita datang untuk benda lain, ada projek lain. Saya pergi, lepas tu ada budak Niger seorang, 3 orang kita orang bukan ni lah. Bukan orang Yaman. Jadi lepas tu bila kita duduk tu dah masuk isyak. Kemudian solatlah sekali Dr. Khan Zaidan dan sebagainya. Lepas tu Syekh Majid kata jangan balik. Hazzakum, dia kata. Datang semua syekh-syekh yang besar kat situ. Sembang-sembang dan sebagainya. Lepas tu makan. Time makan tu, kalau ada tamu dari Saudi Arabia datang. So diorang letakkan macam talam, bayangkan tudung periuk tu terbalik. Lepas tu besar lah kan, bulat besar-besar. Jadi makanlah. Banyaklah, air di kotak ada dan sebagainya. Jadi sebelah saya ada ni, sebelah saya ni. Dia makan. Lepas tu lama kita dah kenyang tadi. Dah makan banyak, ada kenyang lagi. Makan kenyang lagi. Lepas tu kan, masa daging pun tak adalah macam bersepah kat tepi je, kata tak. Kita makan tu ada lagi daging, Lepas tu kita lama sikit dah makan tu kan. Lepas tu orang semua bangun. Kita bangun sekali. Lepas kita bangun, datang pula bodyguard. Bodyguard datang duduk pula makan. Makan. Lepas tu bangun pula bulan ni. Makan pula apa jaga dengan driver. Makan pula. Dia jadi sampailah sekali. Tapi ada juga tempat di sisi orang Arab ni, dia bagi last sekali perempuan mau makan. Kesian sikit lah. Ada tempat macam tu. Dia dapatkan last sekali. Saya ingat kawan saya dulu, dia bawa saya pergi kampung dia, dekat dekat Yaman dekat kawasan Hasabiyin. Dia kawasan tu kira daripada Sana'a tu dalam 6-8 jam gitulah. Naik ni. Lepas tu sampai kat kampung dia letak kat depan saya makan semua sampai habis. Saya tak ada, dia bawa pergi rumah kawan dia pun saya makan sampai habis. Lepas tu dia tegur saya. Dia kata, engkau lain kali kalau pergi rumah orang jangan makan habis. Dia kata, kalau kau makan habis, maksud dia kau masih lapar. So kena tinggalkan. Nanti orang belakang dah makan, biasanya dia orang akan hidangkan daging last. Sebab nanti bila kita tinggal, kita dah kenyang makan lain, daging kita tinggal. So sekejap lagi talam yang sama nanti orang perempuan nak makan. Jadi saya kata dengan dia, rumah kau macam mana? Dia kata, rumah aku tak apa, kau makan dan melantak rumah aku sungguh-sungguh. Tapi kalau rumah orang lain kau jangan buat. Dia ada adab macam tu. Pasal orang berikutnya akan datang makan pula.
Pasal kalau kita tetamu utama, kita makan dulu. So kita the guest kan, kita akan makan dulu. Kalau kita ahli keluarga lain, ahli keluarga dia akan asyik siap-siap. Tapi kalau kita tetamu, dia letak semua sekali kat situ. So dengan sebab itu jangan makan habis. Makan habis nanti kan dia lah orang belakang tak makan langsung lah. Itu sikit lah yang saya kata tak patut buat yang tu lah. Kesian perempuan kat belakang kan. Tapi itu ada benda yang kena ni sikit. Ada tempat buat macam tu. Tapi kat Malaysia tak ada kot kan. Dia simpan siap-siap kan. Bagus. jadi keberkatan turun di tengah. So orang makan habis. Dia tak ada timbul masalah membazir. Bahkan lepas daripada orang makan masih ada lebih lagi, luar rumah nanti akan ada orang miskin pula datang. Dia akan bagi makanan pada orang miskin pula. Bungkus pula bagi orang miskin. So tak pernah membazir. Orang kita je pasal tak pernah makan macam tu kan. Kita makan kan pinggan seorang. Kita tahu bahawa makan dia orang tu makan apa dalam talam tu makan dia group after group. Zaman Nabi dahulu macam tu. Bila sahabat Nabi yang buat makan ketika mana perang Khandaq kan, dia panggil Nabi ajak semua sekali, ratusan orang datang. Bila sampai rumah dia tu makan gila-gila Kumpulan pertama makan, keluar. Kumpulan kedua makan, keluar. Ketiga makan, keluar. Sampai semua sekali makan. Dan logiknya benda tu bukan sihir. Sebab apa? Diorang makan semua sekali. Makan sampai kenyang. Everybody masuk makan sampai kenyang. Tak ada siapa makan tak kenyang. Ini yang kita kata macam kalau yang sihir tu makanan sedikit, makan sikit kenyang. Dia kata gitu. Nak sihir orang. Itu salah. Jangan sihir orang untuk makanan ni. Bagi makan banyak-banyak tak apa. Okey, tapi biasa orang malu dah kalau makanan tak cukup. Faham So makan daripada tepi. So kalau dia kata makan dan pinggan sendiri, makanlah dari belah mana pun. So sebab talam tadi dulang tadi untuk makanan ramai. Kalau makan seorang-seorang, dia tak masalah, makanlah sampai habis. Tengah-tengah ke tepi ke ujung ke, makanlah hantar pergi mana pun. Okey. Yang ke-9. Dan Nabi kata berkatan sebab dia akan dikongsi oleh orang berikutnya supaya jadi cukup. Yang ke-9. Al-aklu bi salasati asabi'a. Makan dengan 3 jari. Walaqiha ba'dal akli. Walaquha bil ba'dal akli. Makan dengan 3 jari juga menjilat jari tersebut lepas makan. Ini kena pada kalau makan roti. Kalau makan nasi pakai 3 jari, minggu depan tak habis. Kan? Nihon pun aci kan. Macam mana nak makan nasi 3 jari kan? Nabi pegang peha kambing pun macam ni. Macam tu. Kan? Pegang 3 jari, Nabi pegang peha kambing. Macam tu. Dalam hadis datang Nabi suka nahasaha. Atau ketika yang perempuan tu sihir Nabi pun Nabi tengah makan tu. Yang letak racun tu, dia makan macam tu. So 3 jari. Mesti bukan 3 jari kan. Peha kambing tu kan kecil. Jadi konsep dia memang kita kata Nabi SAW akan nilai sesuai dengan apa anda makan. Kalau anda makan macam sarit kan, memang betul lah. Sarit tu roti dah hancur-hancur. So jadi memang kita cedok dengan jari 3, betul lah, logik lah. Kalau nasi lagi halus daripada tu, nak cedok 3 hari lah mana? Kan? Lepas tu nak koyakkan ayam. Kan? Koyak ayam. Belajar pakai ikut sunnah. Janganlah macam tu sekali. Ikut benda anda makan apa. Faham Dan kalau ikut sunnah betul 3 jari, pakai chopstick lah. Kan chopstick kan pakai 3 jari. Betul? Betul. Kan? 3 jari je. Lawak je. Kenapa? Li hadis Ka'ab bin Malik. Kerana hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu bi salasati asabi'a, bagi dia makan dengan 3 jari. Ini pada makanan yang layak untuk makan dengan 3 jari, roti dan sebagainya. Wala yamsahu biyadihi hatta yal'aqaha, dan dia tak menyapu. Tak ada, macam dia tak ada sapu tangan dia, hatta yal'aqaha, sehingga baginda menjilat-jilatnya jari berkenaan. Dia memang kita kena lah. Kalau dia kata dia tapak tangan, dia jilat tapak tangan. Kalau dia kena pasal makanan, dia tak tahu belah mana ada dia punya keberkatan. Okey. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata suruh habiskan, nanti kejap kita baca. Dan kita tahu dalam suapan mana adanya keberkatan. So Nabi akan jilat jari. Adalah orang belajar pula sains lampau, kata ada enzim lah, membersihkan makanan lah, bla 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 lah, lantakkan. Tapi Nabi tunjukkan buat tu je. Ke-10. Aklu ma saqata minhu asna at-ta'am aw tanasara. Makan apa yang jatuh daripada makanan yang kita makan, asna at-ta'am, ketika tengah makan, aw tanasara, ataupun terjatuh terserak. Kan jatuh makan angkat kerup jatuh kan. Kutip makan. Jangan biarkan macam tu. Kadang-kadang ialah kat kedai kan, saya ingat ada orang tu agak pembersih agak lah, duduk makan dengan saya. Lepas tu makan-makan jatuh, saya kutip, saya ambil masuk mulut. Tu dia macam dia macam kan.
Masalah dia. Itu tak apa lagi. Anak saudara saya dulu, kan lipas. Lipas kecil kan. Yang macam lipas tanah tu. Dia duduk rumah sewa. Kita orang duduk sewa, yang tukang masak ni seorang. Saya suka beli barang makanan je. Beli daging ke, beli apa, dia masak lah. Saya tak masak. Okay. Nasi pun saya tak masak juga. Saya beli makanan je. Saya beli makanan. Dia masak. Yang bestnya, bila masak kan, dah dinding tu kan, ada kadang lipas merayap. Dia pakai kuali, cia, api tu naik, jatuh. Okey. Okay. Tapi lipas kecil tu tak bau. Okeylah, tak apalah. Ini protein tambahan dia panggil. Okey. Ada kan? Ada sekali tu, yang asyik makan kan. Kita beli daging tu potong masak kan. Jadi waktu tu anak saudara saya asal waktu datang ke Yaman tu, geli sangat geli. Kawan saya cerita batak hidung pun dia muntah. Kawan saya cerita batak hidung pun muntah. Dia muntah. Sekali lama sangat, rumah dia tak bersih sangat pun. Rumah tak bersih sangat pun. Nak kata kan suasana. Kawan kita cerita bukan antek hidung pun muntah. Tapi dia lawak cerita dia kan. Makan satu tu makan dengan ni. Lama dah duduk kita orang. Kan dia dah belajar trend makan campak-campak tu. Makan dengan Arab. Last sekali dia dah hilang sekali. Sejadi sekali kan. Yang bestnya ada budak seorang daripada Afrika Selatan. Budak ni duduk kat Afrika Selatan belajar sekolah tabligh kot macam tu. Pandai masak. Pandai. Dia buat roti lembut. Dia buat roti macam tu je. Dia uli-uli roti kan, dia buat, lepas tu dia buat kari. Kita melantak lah dia buat kari. Itu hari berikut je lah. Hari pertama tu dia datang kan, kita terjamu dia makan. Sekali kan, makan dalam kan. Saya tak perasan. Kawan saya cerita. Sekali kan, anak saudara saya makan. Lepas tu ada lipas kecil tu, letak sebelah. Makan balik. Dia angkat dia je, letak sebelah, sambung makan. Tak, sebenarnya saya kena macam tu juga. Ada kadang saya pergi kedai kan, nampak tu saya buang je lah. Tu semua sambung makan. Jadi nak ceritakan pasal kita orang dah hilang geli tak, faham tak? Taklah, bukan mati pun. Kan? Jadi kan, tak tahu je, awak tak nampak je. Kau cicak saya tak teruskan lah. Kalau dia kata saya kat lipas kecil tu, awak tak tahu je, semut ke alihkan je. Jadi dia makan, dia letak sebelah. Lepas tu kawan tu kan datang. Dia cakap kawan saya seorang lagi, lah, besok kita bersihkan dapur ya. Dia bersihkan dapur. Serius dia bersihkan dapur dan sebagainya. Baik kawan tu. Lepas tu dia buat roti lepas tu. Kita makan je lah. Tak cakap apa dia. Tapi perasan lah kes yang kawan saya nampak. Makan. Tak sebelah sama makan. Tak ada lapar Anak saya tak lapar kak. Bukan kes lapar. Dia makan ayam sekor seorang kak. Ayam sekor dia habiskan. Akak kata bukan anak ayam betul. Ayam besar. Tak juga. Tak juga. Inilah sekali kan. Kau dia makan kat rumah tu kan, pinggan macam ni lah. Atau bigger sikit, pinggan hidang tu. Mak dia kena beli pinggan hidang tu. Dia makan, adik-beradik dia makan. Kalau makan kan, dia makan tu kan. Memang banyak lah, makan banyak. Happy kalau pak mentua saya suka tu, kalau dia makan. Dia kat rumah kalau tak beli sate, mula tu makan sikit-sikit lah. Orang tua tu masuk dalam bilik je, tiba-tiba tengah malam cerah. Pinggan-pinggan pun tak ada siap basuh dan sebagainya, habis. Dia makan habis, tak ada tinggal. Mana macam ni? Dia tu bawa dua orang lah tu. Itu bawa dua orang lah. Tak ada orang, bawa dua orang. Semua orang makan. Yang puas hati makan, dia kata. Betul? Sungguh dia bawa makan, sungguh bawa dia makan. Okey. Jadi memang dia orang okey. Kita makan ni kalau bawa pergi buffet, puas hati bayar. Cerita dia makan bukan tak cukup makan kak. Ada kawan seorang tu jual nasi lemak. Nasi lemak kan ada apa tu kan. Tak beli 3 bungkus, 12 bungkus. Tapi tak besar, badan tak besar, serius. Tak ada lah. Muat ke? Muat. Budak tu Maggi 5 bungkus orang kak. Saya paling kuat pun 3. Dia 5, serius 5. Dia masak. Pakcik nak. Dia melantak je. Pakcik nak, nyok dia makan. Tapi tak bulat, serius tak bulat. Tak ya. Adik dia seorang je bulat. Tapi adik dia makan tak ada macam dia macam kuat lagi. Dia. Sekarang ni nak tengah belajar kat Medio. Medio, salam. Dia tengok benda ni dia lawak sikit. Baik. Jadi kalau benda terjatuh, anda makan kan kat ni kan. Kalau dia kata memang benda tu taklah kotor sangat, tak sekian, kutip balik. Jangan biarkan. Dia kat meja tu tak pernah terjatuh. Alah kat meja pun kadang orang geli juga pasal lepas kawan tu lap. Iyalah buat dulu kan, lap dulu. Kemudian kalau dia kata jatuh, akan pakai FC nya. Jatuh kutip balik. Jangan buang. Kutip, kan makan. Tu masalah dia. Akak kena train kat Yaman tu. Kita train kat Yaman baru akak tahu.
Kenapa kena makan benda yang jatuh tadi? Liqaulihi sallallahu dikena sabda baginda sallallahu idza saqata luqmatu ahadikum idza saqatat luqmatu ahadikum, bila jatuh suapan seseorang kamu, falyumit anha adza, maka bersihkanlah daripadanya kotoran. Kalau jatuhkan, ini Nabi cerita ke tanah ni, buang wal yakulha, nak dia makan dia, wala yada'ha lisyaitan, janganlah biarkan ia untuk syaitan, jangan dia biarkan benda berkenaan untuk syaitan. So dia kalau jatuh suapan kita, dan jauh, bersihkanlah dia daripada dia kotoran, kemudian makanlah dia, dan janganlah dia biarkan ia untuk syaitan. Itu Nabi SAW ajarkan macam tu. So jangan biarkan. So jatuh, kutip balik. Kan dia ada 5 second rules Berapa rules? 5 saat. Betul ada orang sebut kan? 5 saat jatuh-jatuh kan? Kawan-kawan saya lagi best. Jatuh-jatuh makanan dia. Hari ni apa? Jumaat. Kuman cuti. Kuman cuti. Nyap, makan. Kuman cuti. Tak boleh ni. Kawan kita jatuh kan terus tinggal kan? Ambil jatuh, bersihkan, makan. 5 second rule. Bakteria tak ada masuk. Tak apa. Geli tak lain. Tak sanggup tak jadi lain. Tapi kalau sikit adab makan, jangan biarkan walau satu suapan pun. Makan pernah Nabi tegur pada Aisyah radhiyallahu anha. Kan apa ni, makanan-makanan yang jatuh ni Nabi tegur, jangan biarkan. Aisyah pernah biarkan, Nabi tegur Aisyah radhiyallahu anha. Lah. Ini banyak adab-adab yang banyak orang kita tinggal. Ke-11. Mashul qas'ati. Menyapu talam atau pinggan, allati yakul fiha, yang dimakan dalam talam berkenaan, walaqiha, dan juga dia menjilatnya. Walaquha, dan juga menjilatnya. Liqauli Anas, kerana kata-kata Anas bin Malik fil hadisil madi, dalam hadis yang lalu, amarana, yakni Nabi sallallahu an-naslutal qas'ata. Baginda sallallahu mengarahkan kami agar kami menyapu al-qas'ata, talam atau pinggan yakni an-namsaha was-safhata, pinggan. Wa qala, dan Nabi kata sabda, innakum, sesungguhnya kalian, la tadrun, kalian tak tahu, fi ayyihi, pada manakah dia barakah, keberkatan. Orang kita suka tinggalkan makanan kan. Nabi dalam GST dia kata tak makan kot, tinggal kan, mesti makan habis. Saya bayar dah teks. Kan? Maksud dia jangan tinggalkan langsung. Pasal pada suapan mana, biji nasi yang mana ada keberkatan kita tahu. So jangan terlampau kita panggil suka makan tinggal sikit, tinggal ni kan, licinkan. Pada bahagian manakah, padanya yang ada keberkatan kalian tak tahu. Maka sebab itu Nabi SAW akan bersihkan. Buat macam ni orang kata makan tak cukup. Tapi kadang-kadang kata dia orang tengok makanan, kadang-kadang masa itu talam tarik macam tu kan, buat makan yang tu. Kalau makan kita makan dalam pinggan kita, bersihkan. Macam mana? Tak boleh nak habiskan. Dan lain kali jangan ambil awal banyak. Jangan ambil banyak. Tak memang tak macam kedai kan. Kita minta separuh. Cakap dengan dia saya bagi banyak. Kalau dia kata kita ada 3-4 orang pergi sekali, suruhlah dia makan. Tapi kalau boleh habiskan. Kalau tahu tak cukup, kalau dia kata jangan ambil separuh, minta suku. Kalau dia kata minta separuh gagal, mintalah suku. Kan? Betul tak? Minta suku. Tapi untuk daripada from the start, kita jaga portion kita makan baik mana. Saya banyak kadang kena juga kedai kan, dia bagi nyet satu. Saya pandang muka orang tu, tak cukup ke? Tak, gimbal bawah ni, ada rumah ni. Dia nampak saya datang kan, ustaz air besar kan satu. Lepas tu kemudian saya minta kata tanya nasi goreng ekstra kan. Saya pandang muka dia, macam tu tahu je. Dia buat lawak kan, tapi cerita dia gitu lah kan. Kalau faham jiwa tak apa. Biar ada orang kena faham jiwa tu, kita dah letak satu kan, dia padam muka saya. Saya kata, bang, kita kancil dengan lori kontena tak sama. Lori kontena datang, kita kan nak bagi minyak kancil, tak muat, tak cukup kata. Dia bagilah, letak sikit, minta tambah. Itu je lah. Dia maksud dia, kita dari asal kita tahu kita makan banyak mana. Kan semua orang tahu. Maka benda ni pernah berlaku pada Said Hawa rahimahullah. Said Hawa, tahu? Salah seorang ulama daripada Syria dahulu, terkenal. Di kalangan buku Al-Mustaqlas fi Tazkiratul Anfus, Jundullah Sakafatan. Pernah dengar kan buku tu? Apa tak tahu nama dia pasal? Okey. Tahu buku tak ada pendengaran. Tu siapa karang okay, baik. Jadi dalam buku tersebut, Said Hawa dia tak berkenaan buku tu. Ni perbualan antara dia dengan dia punya anak-anak murid dan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia kata apa dulu? Dia badan besar.
He's a tall guy. Jadi dia makan banyak. Bila letak dekat tilap tu, makan banyak. Jadi dia orang kata, ya Syekh, dia kata, Nabi kata sulus, sepertiga untuk kalau kamu nak kena juga. Mana bejana yang paling buruk diisikan anak Adam adalah perut dia sendiri. Kalau tak boleh tidak kena nak makan juga, maka jadikanlah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Lalu Syekh ni kata apa? Nabi kata sepertiga. Tapi semua orang tahu sepertiga dia banyak mana. Ini sepertiga aku. Ini sepertiga aku. Mana ini my portion of sepertiga. Dia besar. Sebenarnya sama kan? Nak samakan dia sepertiga. Budak kecil makan memang betul. Kalau dia kata budak besar, bagi makan banyak tu juga, tak kenalah. Faham? Sepertiga orang tu masing-masing. Still ya, zaman kita sekarang ni orang kata tak elok makan banyak sebagainya. Tapi banyak yang tak makan banyak pun mati juga. Bukan maksud dia jangan makan mengenai tak lantak gila-gila. Yang maksud nak bagi tahu bahawa kadang-kadang benda tu bukanlah memberikan masalah. Jelas? Baik, ada soalan? Tak ada kisah kita masuk masalah penyembelihan. Orang kita sibuk cara jilat tu. Cik jilat macam mana? Cara jilat jari lepas macam ni dulu. Mana ada lah aku jilat lah cara macam mana pun. Gitu kan. Gitu kan. Jilat lah cara macam mana pun. Yang peliknya orang kita ni dia style macam sebut benda tapi sebut satu, dia pergi kata arah macam mana. Dia tu go into detail. Nabi tak sebut pun, Nabi kata jilat lah. Mana dulu? Tak ada mana dulu. Mana kemudian? Tak ada mana kemudian. Kan? Bahkan kalau kita macam orang tu jilat, kalau dia kata pinggan dia pinggan jari pakai tiga lah. Kalau dia kata pakai lima, jilat lima. Kau sampai siku, jilat sampai siku. ada bacaan. Tak ada bacaan, Nabi tak ajar bacaan. Dia baca apa? Satu jari. Ya Allah, muliakan jari aku di hari akhirat nanti. Apa? Kita nak buat apa? Nak tahu juga. Apa bacaan dia? Orang wajah baru. Saya tak ingat tu. Wajah barut. Mana? Tak ingat tak apa. Tapi maksud dia kalau dia kata makanlah. Okey, faham? Jelas Baik, sambung. Sini masuk Kitabus Saidi wad Dhabaih. Pasal sekarang buku nota pun dah masuk ke tajuk ni. Kitabus Saidi wad Dhabaih, kitab perburuan dan juga penyembelihan. Perburuan dan juga penyembelihan. Okey. Dia kata berqal muallif rahimahullah, wa ma qudira ala zakatihi. Dan apa-apa yang sempat untuk kita menyembelihnya. Kalau dia kata kita berburu dan sebagainya, dia beza binatang kita buru, dia sah kalau kita contoh macam katakan kita ada senapang tembak. Kalau zaman dulu panah lah, kita lepaskan dengan bismillah, lepaskan kena yang hutan. Benda tu dah boleh kita makan dah. Tak perlu kita sembelih balik. Tapi kalau dia kata sempat kita sembelih, ada tajuk dia. Kita kejar-kejar kan, kita panah benda tersebut, jatuh, sempat disembelih, maka penyembelihan kita bincang macam mana penyembelihan dia. Kalau tak sempat penyembelihan pun, kita kata jatuhnya binatang tadi dengan panah kita dah memadai sebenarnya. Atau dengan anjing kita lepaskan, kita bela anjing ataupun burung ataupun harimau ke, kok kita hebat sangat bela harimau untuk berburu, maka lepas harimau tu bismillah, dan kita ajar. Nanti kita sebut macam mana sifat-sifat binatang tersebut. Kita lepaskan bismillah, dia terkam binatang buruan, mati, dan dia tak makan, maka kita boleh makan. Kalau dia makan benda tersebut, memang tak boleh. Kalau dia gigit kan, bawa pada kita, boleh makan. Tak ada masalah kat situ. Faham Ni sedikit ada orang kata apa? Ada orang tanya soalan, dia kata, kalau sekiranya babi tu telan ikan, kemudian dia luih balik, boleh tak makan ikan tersebut? Saya kata anjing kan terkam binatang buruan, dia terkam dan lepaskan balik. Apa masalah dia? Gigit gigit kan. Gigit dah. Apa tak gigitnya pula? Kalau itik tu dia kejar itik liar tu, gitu kan, gigit dah. Apa tak adanya? Masuk mulut dia dah tu. Apa tak masuk mulut pula? Okey, maksud dia dah okey. Jadi maksud dia nanti kita bincangkan ni Wa ma qudira ala zakatihi, dan apa-apa yang sempat diupayakan ke atas penyembelihannya, itu zakatihi ai dhabhihi, penyembelihan dia. Wal aslu, dan asal fi masyru'iyyati dhabaih, pada disyariatkan penyembelihan ni adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Taala surah Al-Maidah ayat ketiga. Allah katakan illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Kecuali apa yang kalian sembelih. Ai ma adraktumuhu hayya, apa yang kamu sempat temui dia dalam keadaan hidup. Kan kita sebut ada yang selain daripada bangkai darah, bangkai
Darah babi. Apa disembelih oleh Allah Ta'ala? Kan lepas tu ada binatang mati tercekik, binatang mati kena baling batu, pukul benda keras. Binatang yang mati jatuh daripada bangunan tempat tinggi. Binatang mati diterkam oleh binatang buas. Apa benda tadi? Binatang yang mati kena tanduk, kan? Dia tanduk oleh binatang lain. So 5 ni benda tak sambung. Illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kamu sempat sembelih. Ni 5 ni tak boleh makan kecuali kamu sempat sembelih dia. Kali awal tu sembelih mana pun, babi tu sembelih mana pun betul dengan cara kan, baca Ayatul Kursi dan sebagainya, tetap haram. Yang ini, kalau yang 5 ni binatang biasa, dia jatuh, dia tercekik tengah-tengah menggelupur, tercekik, atau kena baling batu tengah lelaki mati, kena batu, ataupun ketika mana jatuh dari tempat tinggi, atau kena tanduk, atau kena terkam dengan buas. Singa terkam, kita kejar singa pula. Singa terlari, tinggal dia. Sempat sembelih, makan. Sempat sembelih, makan. Ya. Ma adraktumuhu hayya, apa yang kamu sempat temui dia dalam keadaan hidup. Wa dhabahtumuhu, dan kamu sembelih ia, fa innahu halalul lakum, maka ia halal untuk kamu. Yang balik pada yang ayat surah Maidah ayat ketiga tu, kena dengan 5 benda. 5 benda. Bukan yang awal apa yang disembahkan untuk berhala dan sebagainya, tak ni. Yang ni 5 ni. Itu apa yang tercekik, kena pukul dengan benda keras, jatuh ke tempat tinggi, nak mati kena tanduk, dan juga terkam dengan binatang buas. Kalau sempat kita sembelih, maka boleh makan lagi. Macam orang macam lembu kena langgar lah. Lembu kan. Itu sebab kenapa digalakkan umat Islam umat Islam supaya kalau dia kata pergi ke mana-mana bawa kereta, silakan parang dengan kita. Sebab kalau anda terlanggar binatang-binatang peliharaan orang lain, bersedialah untuk menyembelih. Jangan sampai dia jadi biar bangkai macam tu saja. So kalau anda langgar kan, dia tengah gitu kan, pergi dekat, tarik pisau, bismillah. So jadi sempat disembelih, maka dia jadi halal makan. Faham? Ya. Sebab apa? Janganlah tunjuk kat dia, kami ada parang. Kau ni dia benar kan? Ya, jangan tunjukkan lah. Ini kan masalah juga. Benda tu untuk penyembelihan tadi, kalau kod jadi kan, tak buat Roblox pun macam-macam benda orang ada dalam kereta. Pelik-pelik pun ada kan. Ini bukan ajar bawa senjata, tapi untuk kalau dia kata kita balik kampung dan sebagainya, jalan-jalan kawasan kampung. Saya ingat dekat Perlis sekali tu, serius lembu tu. Kita waktu tu balik daripada Kuala Perlis, on the way nak balik ke Sungai Petani. Gelap-gelap jalan tu, tiba-tiba nampak benda hijau, dia biji. Rupanya lembu orang kampung tu masuk di tengah jalan raya. Kita tengah laju, Mujur tengok, lembu kan. Kita dan sempat slow. Mana kalau dia kata langgar tu, siap parang buat keluar. Nak macam mana? Tak daripada orang tu, benda tu jadi bangkai, tak boleh makan, ni better kita sembelihkan. Tengah dia menggelupur tu, sembelih. Kalau anda kata pasal dia masuk dalam apa daripada mawqudah, yang kena baling pukul dengan benda keras. Kan kereta kita langgar dia, memang dia kena siap-siap. Orang kita langgar jangan sembelih lah pula. Orang tak boleh. Orang hantar hospital lah. Ada hantar orang pergi sembelih lah, masalah tu. Okey. Wa fi masyru'iyyati saidi, dan dalam disyariatkan untuk berburu ni, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu, bila kalian telah pun tahallul, itu daripada ihram, maka berburulah. You can go hunting. Surah Maidah ayat kedua. Maksud dia, idza tahallaltum minal ihram, bila kalian telah bertahallul daripada ihram dengan haji ataupun umrah, habis selesai dah haji dan umrah tu, faqad halalakum mustiyat, maka telah halal lah untuk kalian perburuan. Wa sayatil mazid min adillatil khilal fusulil kitab, akan datang tambahan daripada dalil-dalil di sepanjang ceraian kitab ini. Maksud dia ada bincang lagi macam mana anjing yang ataupun binatang buruan yang kita gunakan, macam sifat dia. Kalau kita nak berburu pakai anjing, pakai harimau, pakai burung, apa syarat-syarat dia? Pakai apa lagi? Entah merang boleh tak? Apa binatang boleh guna untuk buru? Tak, kalau di Abu Dhabi di kawasan Emirates tu, diorang buru rusa pakai helang. Kan orang pakai, kan Abu Dhabi kan ada burung falcon tu. Dia panggil apa? Burung falcon tu panggil apa? Anak bukan helang, tu bukan helang betul. Okay, tapi dia gunakan, bahkan dia kejar tau. Ada satu video tu saya tengok, diorang kejar bawa burung tau. Lepas tu rusa tu lari, kijang tu lari kan, diorang lepaskan burung. Burung tu datang, dia terkam panggil apa, kijang tu rusa tu, dia tarik dari tengkuk, terbalik. Dia datang macam tu terbalik. Nanti lain kali saya tunjuk video time kita belajar berburu ni kan.
Kita belajar buru. KL nak buru apa? Tapi kena bagi kita tahu lah, benda ilmu ni kena belajar. Okey, baik. Ilmu berburu. Okey. Baik. Fazakatuhu, mana apa yang mampu untuk disembelih, maka penyembelihannya fi halqihi, pada halkum dia, walabbatihi, dan juga kawasan bawah daripada halkum dia. Tengok nombor 2 yang di bawah ai halq a'lal unuq, pada kawasan atas tengkuk. Ni masa tengkuk pendek ni salah cerita kan. Tengkuk panjang boleh tunjuk. Okey. Walabba asfaluha. Okey, kat sini. Kan kita ada tengkuk, lepas tu ada halkum kan? Kan? Maka tempat penyembelihan dia dekat kawasan tu, antara halkum tu ke atas. Antara halkum tu ke bawah dia halkum. Mana bawah halkum ke bawah. Yang atas sangat. Mana bawah ni? Bawah daripada halkum tu. Maksud dia kat situ kawasan yang ni mana penyembelihan tu dibuat. Ai wadzabahu yakunu bainahuma, dan penyembelihan tu berlaku di antara kedua-duanya tadi. Mana kawasan dekat dengan halkum dan bawah sikit daripada dia. Okey. Halq qala sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu ala, ketahuilah, inna zakata fil halqi wal labbati. Ketahuilah bahawa penyembelihan itu pada halq dan juga bawah dia, kawasan bawah berkenaan. Itulah bawah berkenaan. Mana kita tarik benda tu ke depan, mana halkum tu belakang daripada halkum tersebut. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Daruqutni, hadis nombor 4/283. Wal Bukhari, dan Bukhari telah meriwayatkan hadis secara ta'liq. Maksudnya mu'allaq, tanpa sebut sanad. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi dzabaih, dalam tajuk dzabaih. Bab an-nahr wa dzabh. Berkenaan nahar dan juga dzabah. Dia dua tau. Bila sebut nahar, dia penyembelihan tu dibuat kepada kawasan pangkal tengkuk. Tengkuk, kepala, tengkuk, pangkal. Pangkal ni panggil nahar. Kalau dia kata penyembelihan di atas daripada tu, kawasan atas ni, dia panggil zabah. Kalau pada unta, normally dia akan sembelih pada bawah. Pasal dia tengkuk dia panjang kan. Dia tak sembelih kat sini. Pasal kalau kat sini nanti darah akan terkumpul di kawasan ni. So dia akan sembelih kat sini. Sini bawah pangkal. Kemudian jantung dia kat situ, so dia akan keluar darah kat situ. Kalau lembu dan sebagainya, kepala dia pendek. So jadi dia punya jarak tersebut tak jauh, maka dia dekat ke kepala, bukan jauh daripada kepala. Dekat ke arah kepala tapi bawah daripada halkum tu dah. Cari pegang halkum tu, di situ tempat di mana ni. Ada kadang-kadang orang-orang yang biasa menyembelih ni, dia ambil jarak telinga. So telinga tu jatuhkan, dari situlah tempat di mana dia akan sembelih. Nak tahu ni kan, jatuhkan telinga tu ke arah tengkuk, dekat situlah dia akan start penyembelihan di situ. Ujung telinga tu. Dekat sangat kepala kan payah sebenarnya, kalau takut terkena tulang yang dia tak lepas. Jadi orang tu kena tahu tempat mana dia nak kena sembelih. Dan penyembelihan tadi tak ada kaitan dengan masalah nak hilangkan penyakit ataupun bau tak ada ke, kena pandai tak. Dia ada syarat lain, nanti kita akan terangkan. Macam mana binatang tu tadi, kalau orang sembelih kambing, tak nak bagi bau dan tak nak bagi daging dia keras, dia ada cara dia. Bukan. Okey, saya terang teruslah. Tak nak bau kambing contohnya, pastikan dia telah di-isolated daripada jantina yang berasingan. So dia biasanya bau tu dikeluarkan untuk menarik perhatian di opposite sex. Dia bau dia kuat kan, dia tengok yang jantan tengok betina, dia keluarkan bau. Yang betina tengok jantan, dia keluarkan bau. So bila anda sembelih, anda dapat daging berbau. Satu. Kedua, jangan struggle, jangan wrestling dengan binatang tu. Kalau boleh jangan wrestling. Dan jangan lama sangat. Normally orang kita suka bila nak jatuhkan lembu ke atau kambing tu, dia akan macam tunjuk dia kuat, binatang tu lembek. Gluk, tak boleh. Pasal benda tu akan mengeluarkan adrenalin. Adrenalin dalam ketugasan dia adalah dia melembutkan otot penghadaman, mengeraskan otot-otot muscle yang ada. Dia macam bersedia untuk bertempur. Jadi benda tu akan menyebabkan daging tu keras. Anda sembelih, adrenalin telah penuh pada kawasan daging tersebut. Anda makan daging keras. So cara terbaik adalah jatuhkan binatang tadi dengan perlahan-lahan. Kalau kambing, pastikan tutup mata. Dia akan diam. Tutup mata dia. Tapi kalau kambing tu bau, dia nak masak. Kalau dah di tangan kambing tu bau, masak dia banyakkan pakai bawang putih. Bawang putih banyakkan, dia akan hilang bau. Ya, tak pandai masak satu. Sembelih tadi gaduh-gaduh dengan kambing tu masalah dia. Satu. Kedua, kambing tu tak diasingkan. Asingkan. Jangan bagi dia tengok betina dalam tempoh lama sikit, dia akan hilang bau dia.
Atau bukan kambing biri. Ada kedua kambing biri lah. Biri dia tak bau sangat. Biri tidak bau sangat. Yang biasa kambing kampung ni kuat bau. Dia kata nak buat juga dengan kambing kampung pun tak ada masalah. Tapi syarat dia jangan ambil lah awal sikit. Nak sembelih tu jangan bagi dia tengok opposite sex. Dia akan keluar bau. Yang jantan tengok betina dia akan mula kan macam akulah hero, ciumlah bau aku. Kan itu masalah sikit lah kan. Jadi problem kat situ. So bau tu datang dengan sebab masalah feromon dia. So kalau kita asingkan dia akan hilang bau. Bukan sebab ustaz pandai. Sebenarnya bukan ustaz pandai dan sebagainya. Orang kata pandainya ustaz sembelih tak ada bau dah sini. Padahal bukan ada ustaz pandai pun. Pasal sebab apa? Sebab tak ada. Kambing tu jantan semua tak ada dah bau. Diasingkan dari awal. Tak ada masalah lah. Kalau kata tak diasingkan dia masalah. Bau akan keluar. Tapi masalah yang keras tu, kalau boleh jangan struggle dengan dia. Itu macam orang yang bela lembu kan. Lembu wagyu. Kobe yang lembu daging yang wagyu tu kan. Dan yang lembu yang daging yang mahal tu RM10 sekilo. RM10 sekilo, serius. Kan? Dia pastikan kita sembelih tu dengan relax. Tarik lembu tu perlahan-lahan. Dia akan belai, dia tak nak bagi struggle dia. Lembu tu akan macam kita katalah keluar adrenalin. Dia akan menyebabkan otot-otot badan dia akan keras. Dan otot-otot perut dia akan lembut. Itu pasal tu jadi kes macam penghadaman tak efektif. Dan kita macam puasa kan, kita tak bisa marah. Sebab itulah so, otot kita akan dipenuhi dengan adrenalin ketika marah. Faham? Okey. Jadi lepas tu dia kata pula okey. Wa ma lam yuqdar wala malam, dan apa-apa yang tak mampu, tak upaya kita untuk menyembelih ala zakatihi, fa zakatuhu aqruhu haitsu qadira alaihi. Maka penyembelihan dia berlaku dengan apa? Di mana saja dilukakan dia, di mana saja mampu kita lukakan. Ai jarhuhu jurhan muzhaqan. Kita datangkan apa dengan luka yang dalam. Macam saya katalah, panah sampai tembus, menjejih darah, panah sampai sekian. Itu pun boleh dah, saya kata. Kata kalau tak mampu kita sembelih, macam lembu kan, payah orang kampung kita kerja-kerja tak dapat, ambil pistol tembak, pam, bismillah, boleh dah makan. Tapi orang kita tak faham bab ni kan. Dia kata mesti jatuhkan, mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dia tak ada Allahu Akbar, tak edit. Tak lah, kalau rasa payah sangat, tembak je. Tak kalau payah sangat. Apa pasal zalim pula? Syarikat nak bunuh dia, tak kena pandai tempat mana. Kena pandai tembak lah. Okey. Kalau tembak tak mati masalah dia. Tembak tak mati masalah. Maksud dia kita lukakan. Kalau mana-mana binatang tak dapat kita nak sembelih dia, ni dari sini ke sini kawasan tak dapat nak kejar, maka melukakan dia. Apa dia kata, dia panggil apa, jarhu muzaqan li ruhi fi ayi makanin amkana min badanihi. Mana tempat kita mampu untuk kita tikam. Dia pakai lembing ke tombak ke apa sebagainya, tikam, pedang ke, kan, buat je sampai boleh, kalau boleh nak bunuh dengan cara tersebut pun jadi. Kenapa? Rawal Bukhari, terangkan Bukhari, hadis nombor 5190. Wa Muslim dan Muslim hadis nombor 1968. An Rafi' bin Khadij. Daripada Rafi' bin Khadij. Khadij radhiyallahu anhu, annahu sallallahu baginda sallallahu asaba nahba iblin ghanam. Baginda dapat ghanimah, harta rampasan perang, unta dan juga kambing. Fanadda minha ba'ir, maka telah lari daripada binatang yang Nabi dapat tadi, seekor unta. Walam yakun ma'ahum khailun, dan diorang ketika itu tak ada apa? Kuda. Diorang nak kejar kuda tak ada. Faramahu rajulun bisahmin, maka telah memanahnya seorang lelaki di kalangan para sahabat. Dia kata fahabasahu, lalu dia pun telah membunuh unta tersebut. Ai famata, maka matilah dia. Dia hentikan binatang tadi dengan dia panah. Lalu binatang tu mati. Faqala Rasulullah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li hadhihi bahaimi, sebenarnya binatang-binatang ini, binatang-binatang ni ada ni, lembu ke, kambing ke, kerbau ke. Tapi kambing tak logik lah, kambing mengamuk. Ada kambing mengamuk kita takut? Tak ada kan? Takut kambing mengamuk. Kalau lembu mengamuk, ya orang akan kabut. Kerbau mengamuk, orang akan kabut. Dan unta mengamuk pun orang akan kabut. Unta lari kan. Kambing kan, dia lari pun kan, baik-baik kan. Tak ada masalah sangat. Jadi Nabi kata, inna li hadhil bahaim, sebenarnya binatang-binatang ini, dia kata awabida, sifat liar, sifat menerpa atau lari. Ka'awabidil wahsy, seperti sifat larinya atau sifat liarnya
binatang-binatang yang liar di hutan. Kata, fama fa'ala minha hakadha, maka mana-mana yang membuat dari kalangan binatang-binatang tadi, kambing kamu ke, lumba kamu ke, sebab unta kamu ke, minha macam ni, dia buat macam ni, faf'alu bihi mithla dhalik, buat macam ni. Buatlah macam ni, seperti itu. Macam mana yang sahabat tu buat, dia panah dan binatang tu jatuh dan boleh makan. Dan waruya, dan diriwayatkan Nabi kata, wa ma ghalabakum minha fasna'u bihi kahakadha, dan apa-apa binatang tadi yang menewaskan kamu daripada binatang tadi, dia tewaskan kamu, dia dapat lari lepas, kamu tak dapat kejar, maka buatlah macam itu. Buat macam ni. Mana maksud dia tak dapat tangkap untuk sembelih pun, panah pun dah jadi. Tu saya kata, tembak pun jadilah juga. Kalau panah boleh, tembak boleh, tak ada masalah kat situ. Pasal dia syarat dia menembusi dan juga mengeluarkan darah. Faham? Faham? Okay, jadi maksud dia, kalau dia kata macam tu, tak apa. Kalau tidak, macam panah, ya panah. Lain apa benda kita pakai? Apa benda dia pakai benda lagi selain daripada pistol zaman sekarang? Panah lah, lestik. Lestik tak boleh. Lestik kalau dia kata dia pakai tu, dia tak cukup tajam, lagi tajam. Ha? Tak bisa belit. Jadi ke? Pernah buat? Tak pernah kan? Kau pandai je. Salah ya. Jadi benda tadi tak jadi. Ya, jadi biasa kalau dia kata tu, biasanya mesti benda lah sama ada dengan senjata yang tu. Kalau dia kata orang biasa pakai pistol dan sebagainya kan, ada para ulama kata tak boleh, pasal pistol ni sebagainya tumpul. Tapi sebenarnya syarat asal dia bukan maksud tumpul tadi, melukakan ataupun bleed, pendarahan berlaku. Dan itu yang dimaksudkan sebenar, bukan masalah benda tersebut. Okey. Disebutkan hadis sebut nahba itu ghanimah. Fanadda, maka nafara wa dhahaba ala wajhin syarida. Ya, binatang tersebut lari dan pergi di atas pada kehadapan dia dalam keadaan apa? Lari menggelupur, tinggalkan. Lari bertempiaran. Awabida wa hiya allati ta'abbada. Maksud dia binatang yang bunyi awabida, maksud dia ya binatang yang melari ataupun liar ay nafar wa tawahshat, yang apa, yang lari, pergi dan juga liar. Dia tak nak duduk diam. Maka boleh untuk dilaksanakan macam tu. Bunuh dengan cara menggunakan panah ke tombak dan sebagainya, maka boleh makan. Jelas? Okey. So dia kata, sambung dia kata wa kamaluz zakati, dan sempurnanya penyembelihan tersebut, arba'atu asya', 4 benda. Qat'ul halqum, bunuh dipotong halqum. Halqum maksudnya ruang masuknya udara. Wa qat'ul mari itu urat ni kita terangkan, urat yang di mana perjalanan darah dia ni. Dan kemudian waqatul wadjain ni 2 urat kiri kanan tengkuk. Sebab kenapa penyembelihan tu biasa kena buat dari sini sampai sini. Wadjain ni 2 tempat laluan, saya tak tahu oksigen ke belah mana. Masa makanan dari sini kan, makanan satu, udara satu. Sini tepi ni tak tahu. Dia ada kata inilah tempat laluan makanan. Allah ini kan. Laluan darah lah. Daripada atas turun bawah turun atas. Sini dengan sini. Tapi kalau dapat tengah ni pun dah cukup. Kalau boleh mati dengan tengah ni cukup dah. Tapi kalau dapat kiri kanan sampai sini okey. Tapi normally jangan buat putus Kenapa yang putus? Sebab matlamat asal penyembelihan tu dibuat adalah supaya berlaku bleeding. Tahu bleeding? Pendarahan, untuk mendarah. Okay, jadi bila ditarik pisau tersebut daripada kiri ke kiri, lalu otak dia kita jangan putuskan tau. Itu jangan potong terus. Ada para ulama kata kalau kita putus terus kepala, mungkin tak boleh makan. Okey. Ya, tapi kalau kita dalam kes kejap binatang tu tengah lari melupur, kita baling terkena putus ke tengkuk, macam mana kan? Tapi yang tu adalah binatang liar yang kita dapat sembelih ni, kena jaga bab ni. So bila tarik daripada sini ke sini kan. Okey, kenapa dibiarkan belakang ni? Sebab otak dia akan terus lagi mempunyai arahan kepada badan. So jadi bila otak kan, diorang kan asalnya kan oksigen dan makanan semua pergi ke otak kan, dan ketika tu kita panggil apa, bila kita sembelih ke sini, potong sini, pendarahan tu keluar, so otak akan bagi arahan, kata oi mana ada darah, oksigen tak ada, oi dia bagi bising. Jadi bila dia mengadu, jantung akan kuat pam. Tiap kali jantung pam, darah tu keluar. Dan dia tak rasa sakit untuk tempoh 3 minit. Pernah luka tangan? Tak pernah luka tangan? Tak pernah luka? Tak pernah kena luka tangan? Mula-mula tu tengah meraung.
Meraung tu sebab takut darah. Tapi sakitnya tak ada. Mana sakit? Ketika mula-mula kena tu tak sakit pun. Tak saya main ambil pisau. Tak, memang tak sakit. Dia mula-mula kena tak sakit. Pasal kulit kita dia macam tu je. Ketika nak cantum balik tu mula gatal, sakit, bengkak dan sebagainya. Kalau ada infection lagi dahsyat. Tapi kalau tidak kena saja, tidak akan sakit. Kita luka tu kan, kena cucuk paku kaki kita. Mana ada rasa apa? Kejap kita tarik balik, amalan kamu je lah, bengkak sebagainya. Maksud dia benda tadi ketika dalam masa 3 minit ketika tarik tu kan, tiba pisau kena tajam. Tarik saja 3 minit. Ketika tu otak minta oksigen. Otak minta makanan, nutrien. Pasal otak kita paling banyak pakai oksigen. So dia akan minta, dan laluan oksigen adalah darah. Sebelum kita potong ni ada sini dengan sini, kan? Darah tu akan membuat-buat keluar. Pasal dia nak hantar ke otak. Yang otak kata, "Woi, tak ada lagi." Lepas tu yang kaki dia goyang-goyang. Kaki dia goyang bukan sebab dia sakit, tapi sebab dia nak hantar darah ke otak. Tapi setiap kali dia buat macam tu, darah tu akan keluar. So sebab kenapa akhirnya binatang kita sembelih dengan cara Islam ni akan bersih. Kalau kita potong straight macam tu, berarti darah dia masih kekal dalam badan. Faham? Kenapa penyembelihan tu kena buat macam ni sampai ke sini? Jangan putus terus. Sebab kalau kita putus terus, dia masalah. Macam unta macam tu juga. Unta tengkuk dia panjang, lalu dia akan darah atas akan turun, darah sini akan keluar. Dia akan ambil di bawah. Sap gitu kan. So otak dia akan mana darah? Mana darah? Jadi turun tu, unta tu jatuh macam tu je. Pernah tengok kan cara penyembelihan unta? Nanti kita yang kemudian. Okey. Dia kata wahia yang disebut sebagai apa? Halqum majran nafas, di laluan bagi pernafasan. Wal muri atau muri adalah majrad ta'am, laluan makanan. Yang kita makan, laluan makanan. Ni. Wa majraya dam wal wadajain itu adalah dua ni. Majrad dam laluan darah ala safhatai unuq, pada dua bahagian tepi tengkuk. Sebab kenapa kena tarik macam tu sampai situ. Ni tak brutal tak ada kan? Tak ada kan? Okay. Biasa je, tengok dah. Sebenarnya kalau budak-budak belajar apa biologi, sebenarnya paling baik bukan bedah katak. Paling baik ketika mana proses apa lembu tu. Dia boleh tengok semua sekali, anggota macam dan sebagainya. Bahkan lagi best, lembu ada 4 perut. Lembu ada 4 perut. Dia lembu ni bukan 2 perut. Okay, dia 4 perut. Pasal perut yang besar sekali. Pasal untuk menguraikan rumput yang dimakan, tak boleh pakai macam ni. Itu sebab saya gelak bila orang makan jus rumput. Tahu kenapa? Sebab badan kita tak ada kapasiti untuk menghadamkan dia. Bahkan kita makan sayur pun sikit-sikit je sedut dia punya vitamin. Tak ada banyak pun. Jadi bila orang tu minum jus rumput, pasal apa? Pasal rumput tadi nak diuraikan protein dia, badan kita tak ada perut yang sama. Jadi perut lembu tu yang besar, mula sekali, dia makanan dia akan masuk dalam ni. Sekejap. Ada gambar ni. Dia kata mana tak? Sini. Okey. Kan. Ya. Mana dah sekejap. Okey deh, sekejap. Okay, dalam ni tunjukkan kat perut lembu. Orang kita kadang-kadang lah, sebenarnya bagus untuk budak-budak yang tak tahu biologi kan. Dia tak patut bedah katak. Dia patut bedah lembu. Tapi bila buat proses lembu tu, kita akan dapat lihat lah sebenarnya cara sebenar macam mana lembu tu fungsi darah dia dan sebagainya, otot dia macam mana kan, apa perut dia macam mana, paru dia macam mana. Sebenarnya penting pasal banyak bahagian-bahagian lain pada lembu tadi serupa macam kita. Tapi bahagian yang agak ni sikit masalah perut lah. Pasal perut lembu ni dia ada 4 perut. Ni.
Okey, so bila macam lembu ni makan kan, makan, dia akan masuk perut besar, rumen, first perut. Lepas tu dia muntahkan balik. Lepas dia makan, dia pergi kat rectulum kat sini, perut kedua. Kemudian dia muntahkan balik ke mulut. Dia muntahkan ke mulut semula. Dia muntahkan kan. Sebab kadang-kadang kita tengok lembu atau kambing ni kan, atau arnab, apa tak dia kunyah kan, daripada dia makan lama dah, jadi dia kunyah balik. So dia muntahkan balik dalam mulut dia, dan dia kunyah semula. Kunyah semula, kali kedua dia masuk semula. Barulah kat sini masuk mulut ketiga, omasum, betul abosum. Kemudian barulah masuk intestine, masuk ke sini untuk diserap nutrien dia. Pasal dia perlukan kat sini untuk apa? Untuk panggil apa? Fermentation berlaku kepada rumput-rumput yang dia makan. Jadi penting sebenarnya kalau belajar kan. Boleh tengok benda-benda semua sekali. Tapi orang kita tak nak buat kan. Dia rugi, kesian sebenarnya. Boleh belajar sebenarnya kat situ. Jadi macam kita kata apa? Lembu tadi kan. Lembu tadi bila kita sembelih dia, kita sembelih sini ke sini supaya semua sekali darah dia keluar. Darah tadi, kenapa darah tu kena keluar? Sebab darah ni adalah tempat di mana tersimpannya, ialah betul oksigen punya. Dia highway. Darah ni highway, pembawa oksigen, pembawa karbon dioksida, pembawa nutrien, pembawa juga kuman dan bakteria. Sebab kenapa kalau kata lama darah tu ada dalam tu, maka dia akan cepat busuk. Cepat busuk. Kenapa kita complete bleeding tu penting. Mana darah yang tinggal dalam daging lagi, itu tak kisah. Tapi darah mana yang dalam anggota tubuh dia kena keluar. Dalam urat-urat dia kena keluar. Dalam daging tak payah basuh. Ni basuh kena, darah banyak ni, tak boleh makan ni, haram. Itu bukan cerita dia. Darah yang haram adalah darah yang dialirkan ketika penyembelihan. Darah dalam daging, darah dalam tulang adalah benda yang dimaafkan dan tak suruh dibuang pun. Faham? Okey. Dia kata, dan disebut kat situ, dia kata waqatul jami' kamilatan mustahabun, dan potong semua sekali. Empat tu. Dari itu sebab saya kata dari tepi, tengah sampai tepi balik. Pasal untuk dapatkan dua. Ada sini ada satu, dua urat. Dalam tengah ni ada dua. Satu yang udara, satu makanan. Okey, dia kata potong semua sekali adalah sempurna. Digalakkan. Li'annahu ashala fi khurujir ruh. Kerana ia lebih memudahkan dalam keluarnya roh. Fahuwa minal ihsan ila dzabihati. Ia adalah belas kasihan. Perbuatan kita menyembelih, potong semua sekali, adalah bagi belas kasihan untuk binatang sembelihan tersebut. Fi dzabhi, dalam penyembelihan itu. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma afral audaj, setiap apa yang kita panggil apa? Memutuskan audaj. Dua ni Kalau Ibn Athir fil nihayah, madatu wadaj. Itu kullu ma dzubiha bima qata'al uruq. Semua apa itu semua yang disembelih dengan apa yang memutuskan urat tadi. Wa hadhil arba'ah kulluha uruq. Empat tadi adalah urat. Laluan. Satu udara, satu makanan, dua darah. Sedang keluar macam tu. Okey. Dia kata, sambung lagi. Dia kata wal mujzi'u minhuma syai'an. Dan yang mencukupi, memadai untuk daripada yang disebut tadi, syai'an, dua benda. Qat'ul halqum wal mari. Potong halqum, pernafasan, dan juga apa? Makanan. Laluan makanan. Dua benda cukup memadai. Kenapa? Rawal Bukhari, dalam Bukhari, hadis nombor 2356. Wa Muslim, dan Muslim hadis nombor 1968. An Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala, daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, dia kata, qala Rasulullah SAW, ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu. Apa yang menumpahkan darah dan juga disebut nama Allah padanya, maka makanlah ia. Dalal hadis ini menunjukkan ala annahu yujzi'u fi dzabhi ma yanharud dam. Memadai dalam penyembelihan ni apa yang mengalirkan darah. Ayyasilu bi quwwah, mana mengalirkan dia dengan kuat, dengan banyak. Waqatul halkum wal mari yanharud dam. Dan potong ni pernafasan dan juga tempat makanan tadi, dia akan mengalirkan darah. Kerak sini pun dia akan membuat darah keluar. Fa ajza'a fi dzabhi, maka dimadai untuk penyembelihan. Li'anna al-hayata, kerana nyawa, tafkidu hilang, biqat'ihima, dengan pemutusan dua benda tersebut. Wa tujadu bi salamatihima ghaliban, dan dia akan kekal dengan selamatnya kedua-dua tadi. Mereka kalau potong sini kadang ada orang tu sempat tegang ni tak mati-mati, yang kena tepi. Tapi kalau tengah-tengah ni masalah sikit.
Saya tak boleh, pasal nafas kita sentiasa nak kembang. Dan yang laluan makanan kita akan mengecut ke dalam. Dia akan menyebabkan kita kata benda tadi akan darah keluar dengan banyak. Faham? Ini macam ajar bunuh orang ke ajar sembelih? Sembelih kan? Ajar sembelih. Ini masalah, nanti kan orang salah baca tu masalah. Okey. Seterusnya, wa yujzi'u wa yajuzul istiyadu, dan dibolehkan istiyad perburuan. Wallahu alam. Dah tu ngantuk. Saya ngantuk. Okey. Sambung lagi. Udah, sambung lagi. Kau biar benar. Nanti sambung boleh. Nanti kena ajar macam apa, saya cek gambar-gambar atau video berkenaan macam mana apa perburuan tu dibuat dengan anjing supaya dapat tengok macam mana binatang tu yang kata berburu kita boleh makan. Nanti kalau salah faham nanti semua binatang kita ingatkan boleh kan. Nanti kita sama kemudian. Baik. Boleh untuk perburuan dengan semua binatang pemangsa yang diajar. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.